Okey, untuk video seterusnya, cikgu akan tekankan tentang ralat. So, kita ada 3 jenis ralat. Okey, yang pertama adalah ralat logik, yang kedua adalah ralat sintaks dan yang ketiga adalah ralat masa larian. Okey, jadi kita akan tengok dalam Java bagaimana cara mengenal pasti ketiga-tiga jenis ralat. Yang pertama ralat logik. So, kita kena tahu istilah dia dulu. Ralat logik bermaksud output dijangka tidak sama dengan output yang diperoleh. Apa yang kita nak, kita tak dapat. Kita dapat output lain. So, itu adalah ralat logik punya hal. So, contoh, cikgu buat int darab sama dengan 5 tambah 3. Semikolon. Okay, kalau kita tengok sekali imbas, kita akan dapat output 8. Nah, ada output cantik dah. Tapi sebenarnya output yang kita dapat itu adalah salah. Kenapa? Sebab kita nak kira darab. Kita bukan nak kira tambah. Jadi sepatutnya in darab sama dengan 5 darab 3. Semikolon. Okey. Okey, yang kedua adalah ralat sintaks. So, ralat sintaks ni paling mudah kerana dia melibatkan tata bahasa. So, ralat sintaks adalah kesalahan tata bahasa pengatur caraan. So, bila kita sebut tentang tata bahasa, kita belajar bahasa apa pun, dia ada dia punya tata bahasa sendiri. Kita ada grammar dia, kalau bahasa Inggeris grammar lah. Contoh kata nama khas. Mesti huruf besar di depan, betul? So, sama juga macam Java. Kemudian kita kena letak nokta, kita kena letak tanda seru. So, kita kena letak simbol-simbol. Itu semua tata bahasa, betul? Jadi dalam Java juga, semua tanda-tanda itu juga adalah kalau kita tertinggal, dia akan anggap sebagai ralat sintaks. So, cikgu bagi contoh di sini. String nama sama dengan Siti. Ada berapa kesalahan tata bahasa dalam contoh ini? Okey, ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, tapi sebenarnya jawapannya adalah 3. Di mana dalam Java string S kita isytihar dengan huruf besar. So, 1 ralat sintaks kita. Kemudian ada double quote sebab dia adalah string, maka data dia kena ada double quote. Ralat kedua, kemudian mesti ada semikolon di hujung. So, dia adalah ralat ketiga. Okey. So, sekarang kita masuk kepada ralat yang paling sukar dikesan namun sebenarnya easy. Ralat masa larian. So, ralat masa larian yang pertama yang paling common kita nampak adalah math error. Kenapa cikgu sebut math error? Ini kalau di kalkulator kita katakan keluar math error. Itu ralat masa larian. Contoh di sini, in bahagi sama dengan 10 bahagi kosong. Try tekan kalkulator. Memang kamu akan dapat math error sebab bahagi kita tak boleh bahagikan dengan kosong. Jadi bila kita perbaiki, kita bahagilah. Bahagi 2 ke, bahagi 3 ke. Bahagilah dengan apa pun asalkan bukan bahagi kosong. So, ini satu ralat masa larian. Okay, yang kedua adalah kesilapan pengisytiharan pemboleh ubah. So, konsep yang kita tahu adalah pemboleh ubah mesti satu perkataan sahaja. Sebab Java ini dia baca struktur, dia akan nampak dulu, okey, jenis data, kemudian dia akan nampak pemboleh ubah, kemudian dia jumpa tanda sama dengan atau semikolon. Tapi bila dia tak jumpa tanda sama dengan atau semikolon, dia akan stop di situ. Bila dia stop di situ, kita pun tertunggu-tunggu apa output. So, dia akan menjadi ralat masa larian. Macam contoh sini. In isi padu silinder. Kita nampak tak ada masalah. Tapi sebenarnya pada Java dia ada masalah. Sebab sepatutnya selepas in isi padu, dia akan keluar tanda sama dengan atau dia keluar tanda semikolon. So, untuk perbaikinya, kita letak tanda underscore atau kita rapatkan perkataan isi padu silinder tersebut. Okay. Ralat yang ketiga adalah pemboleh ubah yang tidak sepadan. Contoh, kita isytihar panjang sama dengan 10. Tapi bila kita nak cetak, kita suruh cetak melebar. Nah,
macam mana dia nak cetak sedangkan kita salah matchingkan dia punya pemboleh ubah. Jadi cara perbaiki in panjang sama dengan 10, maka kita akan cetak juga panjang. Barulah tidak wujud ralat masa larian. Semoga dapat membantu. Bye-bye.